أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. اللهم آمين. اللهم آمين. Muslimin muslimat dan juga sidang jemaah, sidang pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah yang telah memberi kepada kita nikmat yang sangat hebat dalam kehidupan kita ini, itulah iman Islam. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, iman dan tauhid yang ada pada kita ini sentiasa suci bersih daripada penyakit-penyakit yang melibatkan soal-soal i'tiqad dan keyakinan kita kepada Allah. Dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan hingga akhir hayat kita ini kita istiqamah bersama dengan Islam dan keimanan ini, insya-Allah. Pada malam ini insya-Allah kita akan sambung bab beriman kepada Allah yang memberi fokus kepada persoalan syirik, tauhid, dan bagaimana boleh berlakunya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dah cerita sebelum ini perkara-perkara apa yang dikatakan tauhid, dalil-dalil yang berkaitan wujudnya Allah Subhanahu wa taala, dalil akalnya, dalil naqalnya daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini kita sambung kepada muka surat 187, hadis yang ke-6, bab beriman kepada Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibus sab'al mubiqat. Qila ya Rasulullah wa ma hunna? Qala asyirku billah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jauhkan dan singkirkanlah perkara-perkara yang membinasakan, perkara-perkara yang membinasakan itu. Dan kalau ikut matan hadis ini, ijtanibu as-sab'al mubiqat, iaitulah perkara-perkara yang dikatakan 7 perkara yang membinasakan. Sahabat baginda bertanya, apakah dia? Qila ya Rasulullah wa ma hunna? Apakah dia perkara-perkara itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, iaitulah asyirku billah, syirik kepada Allah. Kalau kita lihat kepada matan penuh kepada hadis ini, hadis muttafaqun alaih, iaitulah Nabi menyebut yang pertama ialah asyirku billah, 7 perkara itu ya, sab'al mubiqat, 7 perkara yang membinasakan. Yang pertama disebut asyirku billah, kemudian as-sihru, kemudian wa qatlun nafs allati harrama Allah illa bil haqq, wa aklur riba, wa aklu malal yatim, wa tawalla yawmaz zahf, wa qadhful muhsanatil mu'minat al-ghafilat, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis penuhnya. Kalau dalam kitab kita ini dia hanya menyebut syirik kepada Allah. Matan yang penuhnya hadis muttafaqun alaih, iaitu Nabi kata jauhlah 7 perkara al-mubiqat yang membinasakan, iaitulah yang pertama syirik kepada Allah, ya, sihir, kemudian membunuh jiwa, membunuh manusia yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali dalam perkara-perkara yang benar,
yang diizinkan oleh Allah, yang diizinkan oleh Rasul, yang dibenarkan oleh agama. Kemudian disebut lagi wa aklur riba, perkara yang binasakan juga ialah memakan riba. Kemudian aklu malal yatim, makan harta anak-anak yatim. Kemudian seterusnya lagi ialah lari daripada medan pertempuran, lari daripada medan peperangan, ya. Dan seterusnya lagi ialah menuduh wanita ataupun mukminah yang salihat, tuduh dengan perkara-perkara yang tidak baik terhadap kesucian. Ini antara 7 perkara yang disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disebut dalam hadis yang dibawa oleh muallif ataupun pengarang kita, ialah dia hanya bawa satu syirik kepada Allah. Saya dah baca matan kesempurnaan tadi, itulah yang sempurna tadi, itulah hadis yang dikaitkan dengan muttafaqun alaih di sini, ialah 7 perkara. Yang pertama, syirik kepada Allah. Dalam 7 perkara ini, syirik mengambil tempat yang pertama. Bila sahabat tanya, apa dia Rasulullah? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyirku billah, syirik kepada Allah. Saya dah cerita sebelum ini, yang dikatakan syirik itu ialah menyamakan Allah dengan yang lain. Ada makhluk yang lain, ada ciptaan yang lain, diletak sama rata dengan Allah Subhanahu wa taala dalam sembahannya, dalam ibadatnya, dalam keyakinannya kepada Allah. Kita akan baca secara terperinci berkaitan dengan syirik ini dalam 1-2 hadis lagi insya-Allah dengan masa yang ada. Yang pertama syirik, yang kedua sihir. Sihir adalah perkara yang membinasakan, hukumnya haram. Cuma di sana ada para ulama yang memberi sedikit kelonggaran. Sihir itu dibenarkan dari sudut kalau kita nak belajar dia, itu pun dalam keadaan yang sangat ketat. Tujuannya untuk mengalahkan sihir balik. Tapi kalau kita kembali kepada nak jaga fitnah sihir ini, kita mengambil pandangan yang melarang kita beramal, melarang kita, haram kita beramal dan haram kita mempelajarinya. Itu lebih selamat kepada keyakinan dan akidah kita. Kebiasaan haji ialah bunuh orang, bunuh manusia, yang dilarang oleh Allah kecuali yang berada dalam kebenaran. Tak boleh, hukumnya haram. Sebab tu Islam, orang-orang yang mengancam kepada nyawa, kepada diri, dia adalah dianggap sebagai dosa besar. Bunuh orang ini dilarang, dicegah. Sebab tu dalam Islam, orang yang bunuh orang, bunuh dia balik. Al-qatlu, bunuh orang dan bunuh balik. Itu hukumnya, hukum asalnya, disebut dalam Al-Quran. Kemudian apa yang sedikit saya nak buat sedikit ta'liqat ataupun sedikit komentar apa yang berlaku hari ini di Iraq, di Syria dan sebagainya. Sebab kita melihat ada golongan yang mendakwa sebagai pejuang Islam, tetapi menjadi fitnah kepada Islam. Ya, antara yang berpegang ialah mana-mana yang tak ikut kumpulan dia, halal darahnya. Ini tidak pernah diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini berlaku di Iraq, tawan sana, tawan sini, dan jadi fitnah kepada Islam dan sembelih orang. Islam mengajar kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita, kalau nak sembelih kambing, nak sembelih ayam, sembelih lembu tu supaya penuh dengan rahmah, pisaunya tajam. Ni dirakam, diedarkan bagaimana sembelih manusia yang hanya tidak mengikut mazhab dan pandangan mereka, halal darahnya. Berlaku di Iraq, dahsyat sekarang ni tuan-tuan. Fitnah kepada agama, tidak pernah diajar oleh agama, tidak pernah diajar oleh Islam. Kemudian makan riba. Dia banyak berlaku dalam masyarakat kita. Sekarang tuan-tuan, kita ada pilihan.
Ya, ada pilihan, ada sistem perbankan Islam, sistem pinjaman Islam dan sebagainya. Kita beralihlah daripada sistem konvensional. Sepatutnya yang beriman kepada Allah, mengaku takut kepada Allah, beriman dengan Al-Quran, sepatut dia meninggalkan riba. Kemudahan banyak sekarang ni tuan-tuan. Kita buat pinjaman, kita ada kad kredit dan sebagainya. Gunalah sistem yang diperkenalkan secara Islam, Islamic finance, ataupun kita panggil perbankan Islam. Jalan keluar kepada umat Islam. Tapi kita masih pilih, setengah-setengah kita rasa sedih juga, pilih cara bentuk yang konvensional. Kemudian berlaku riba, itu hukumnya haram. Nabi kata makan riba ataupun terlibat dengan riba. Nabi sebut dalam hadis, orang yang bagi riba, orang yang terima riba, orang yang menulis berkaitan dengan riba, semua terlibat. Hindarkanlah. Kemudian makan harta anak yatim. Ini kena hindari juga. Anak-anak yatim ini adalah amanah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala sayang kepada mereka ini. Hingga Nabi sebut dalam satu hadis, orang-orang yang mengusap kepala anak-anak yatim itu gugur dosanya, tingginya kedudukan mereka di sisi Allah. Perlunya rahmat orang-orang yang berada di sekelilingnya ini kepada anak-anak yatim. Kemudian lari, tawalla yaumaz zah, lari daripada medan pertempuran. Berperang, berjihad fi sabilillah, lari, takut. Hukumnya adalah dosa besar. Disebut dalam surah Anfal, ada disebut, kalau tuan-tuan bertengok balik, bagaimana Allah Ta'ala murka, benci kepada orang yang berperang kemudian lari daripada medan pertempuran, kecuali lari itu dalam arti kata mengatur strategi untuk serang balik. Itu ada sedikit perbincangan, dan itulah yang dibenarkan oleh syarak, oleh agama kita. Kemudian menuduh wanita-wanita yang salihah, mukmin, para mukminat yang salihat, dengan tuduhan-tuduhan zina, tuduhan yang menjejaskan kesucian. Ini antara 7 perkara yang disebut oleh Nabi SAW yang kita kena waspada dan supaya kita tidak terlibat dengannya. Hadis yang ke-6 ini memerintahkan supaya menjauhi syirik dalam segala bentuknya. Setelah kita mengetahui setakat mana buruknya akibat syirik, maka dengan ini kita diperintahkan supaya menjauhi dan menyingkirkan segala jenis syirik terhadap Allah, sama ada yang nyata atau yang tersembunyi. Syirik yang besar atau yang nyata itu ialah mempercayai adanya sesuatu yang setara dan setanding dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ditujukan kepadanya doa permohonan, yang diuntukkan kepadanya satu-satu cara ibadat, dan yang ditakuti balak bencananya. Jadi syirik ini iaitulah syirik yang dikaitkan syirik besar ataupun syirik yang nyata, ataupun disebut dalam kitab-kitabnya disebut sebagai syirik yang jali, yang terang, yang jelas. Iaitulah antaranya minta kepada selain daripada Allah, berdoa selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditentukan ibadat-ibadat yang cara-caranya yang tidak diajar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dengan adanya syirik yang demikian, maka akidah tauhid orang yang melakukannya telah berbelah bagi, ya. Dan orang yang musyrik inilah yang dijanjikan Allah dengan neraka. Kita dah baca ayat-ayat Quran sebelum ini. Orang yang syirik balasannya adalah khalidina fiha abada, kekal di dalam neraka itu buat selama-lamanya. Itu pembahagian ataupun kita sebut sebagai syirik yang nyata. Kemudian di sana pengarang cuba ketengahkan di bawah itu, kalau kita lihat dalam kitabnya ini, syirik yang kecil atau yang tersembunyi, ya, ialah kepercayaan, perkataan atau perbuatan yang menyebabkan berlakunya syirik terhadap kekuasaan atau undang-undang peraturan Allah. Syirik yang tersembunyi ini amat banyak. Antara dia disebut 7 perkara. Dalam syirik yang tersembunyi, tak apa nampak, tak jelas, disebut dalam kitab-kitab juga sebagai syirik yang khafi, tak nampak.
ya, ataupun syirik yang dikaitkan dengan syirkul asghar, syirik yang kecil. Yang pertama dia kata mempercayai sesuatu menjadi sebab itu dengan keadaan hakikatnya memberi kesan baik ataupun buruk. Percaya dengan sebab-sebab sesuatu memberi kesan kepada sesuatu, kepada diri kita, baik buruk itu tidak kembali mutlak kepada Allah. Okay. Yang kedua, menaruh perasaan takut dan gerun kepada kekuatan sesuatu yang lain daripada Allah. Takut, gerun selain daripada kekuasaan Allah. Beriman kepada Allah, tapi dalam masa yang sama ada perasaan gerun, ada perasaan takut selain daripada Allah. Hakikatnya. Yang ketiga, menumpukan harapan kepada sesuatu yang lain daripada Allah. Berharap, harapan, ya, penyerahan untuk dapat satu perkara dan sebagainya selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, bersumpah dengan sebarang sebutan yang lain daripada menyebut nama atau sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sumpahan yang biasa kita dengar, diamalkan dalam kehidupan seharian kita sebagai mukmin. Wallah, wabillah, watallah. Maknanya kita sebut dengan nama Allah, demi Allah, ya, demi Allah. Maka tidak digunakan nama Allah dalam sumpahan, tapi digunakan dengan nama-nama yang lain, sifat-sifat yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, mengatakan kalaulah tidak kerana pertolongan Allah dan pertolongan si anu, tentulah aku tidak berjaya. Gabungkan pertolongan Allah dengan pertolongan manusia. Ini sudah dikira, kata para ulama, dan disebut dalam oleh pengarang dalam kitab ini, ia telah berlaku syirkul asghar, syirik yang kecil, gabungan yang kecil kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Percaya kepada Allah dalam masa yang sama dengan sebab orang ni lah dapat sesuatu ataupun berjaya dengan sebab sesuatu, juga disebut sebagai syirkul asghar ataupun syirkul khafi, yang tersembunyi. Kemudian mengatakan kalaulah tidak kerana ayam berkokok, polis meronda atau sebagainya, tentulah rumahku dimasuki pencuri. Ini kita banyak sebut sangat ni. Allah lah, kalau bukan kerana-Mu, kalau lah tahu tak meronda malam ni, kalau tak ada polis mari, masuk orang curi dah rumah aku. Contohnya, kata pengarang, dia sedikit situ memberi kesan kepada keyakinan mutlak kepada Allah. Dari sudut adat tak salah, mutlak itu sandaran kepada manusia, tetapi ingat, yang sebenarnya sandaran kepada manusia tidak salah, dari sudut hukum alamnya begitu. Tetapi mutlak itu, saya ulang balik, yang mutlak itu, hakikat mutlak itu ialah dengan kehendak dan kekuatan yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang ketujuh, melakukan sesuatu ibadat atau daya usaha, pengorbanan atau perjuangan bukan kerana menjunjung perintah Allah semata-mata, tetapi juga untuk tujuan-tujuan yang lain. Buat apa yang Tuhan suruh, ya, ibadat dan sebagainya, tetapi dalam masa yang sama ada tujuan-tujuan lain. Kita akan tengok nanti, ada masa insya-Allah saya akan baca satu persatu apa yang dimaksudkan tujuan-tujuan lain. Tuan-tuan puan-puan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dikatakan syirik yang kecil ini, dia tidaklah membatalkan iman, tidak jadi kufur, bukanlah kekal dalam neraka selama-lamanya. Cuma dia memberi kesan kepada ibadat kita. Kemungkinan ibadat kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada keikhlasan yang mutlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita baca dulu hadis yang ketujuh, ya, kemudian kita akan tengok apa yang dikaitkan dengan syirik secara terperinci. Baik. An Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu alaikum asy-syirkul asghar. Qalu wa ma asy-syirkul asghar ya Rasulullah?
qala ar-riya yaqulu Allah ta'ala yawmal qiyamah idza jaa an-nasu bi a'malihim idhabu ila alladhi kuntum tura'una fid dunya fanzuru hal tajiduna 'indahum min jazaa'in. Rawahu Ahmad atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Daripada Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya perkara yang sangat-sangat aku takuti, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akibat buruknya menimpa kamu ialah syirik yang kecil. Sahabat-sahabat baginda bertanya, apa dia syirik yang kecil itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, syirik yang kecil itu ialah ar-riya, iaitulah riya. Allah Ta'ala akan berfirman pada hari kiamat, yaqulullah Ta'ala yawmal qiyamah, Allah Ta'ala akan berfirman pada hari kiamat apabila manusia datang dengan amal masing-masing, apa kata Allah? Ya, idhabu, pergilah kamu kepada mereka yang kamu melakukan riak di dunia dahulu, yakni untuk menunjukkan kepada mereka, kemudian lihatlah adakah kamu akan dapati sebarang balasan di sisi mereka. Allahu Akbar, tuan-tuan. Di hari akhirat nanti, kata Rasulullah, sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang ada riak. Apa dia ni riak, tuan-tuan? Buat sesuatu amalan, ibadat dan amal-amal kebajikan kerana manusia. Buat kerana manusia, bukan mutlak kepada Allah, bukan mencari redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kalau kita perhati, riak ini dia berlawanan dengan ikhlas. Apabila ada riak, terbatalnya ikhlas. Apabila ada ujub, terbatalnya ikhlas. Apabila ada takabur, sombong dengan amal-amal yang dilakukan, maka terbatallah ikhlas. Na'udzubillah, tuan-tuan. Nabi SAW menyebut dalam hadis yang kita baca ini, hadis yang ke-7 ini, bahawa apabila di hari kiamat, kalau kita melakukan amal-amal soleh, amal kebajikan kerana manusia, tak kiralah kerana nak puji, dapat pujian, dapat sanjungan, kerana manusia, nak tunjuk-tunjuk kepada orang, biar orang kata kita ni hebat, orang kata kita ni rajin dan sebagainya, di hari akhirat nanti Allah Ta'ala akan beritahu kepada manusia yang seumpama ini, idhabu ilal ladzina kuntum tura'una fid dunya, pergi kamu cari mana orang yang nak kamu riak dekat dunia dulu, minta balasan daripada mereka, jangan daripada aku. Allahu Akbar. Saya ingatkan diri saya, tuan-tuan, kita semua, biarlah kita sentiasa ikhlas dalam melakukan amal kebaikan. Sebab di hari akhirat Tuhan tak pandang amal soleh kita. Walaupun manusia semua menyanjung, walaupun makhluk yang berada selain kita menyanjung kehebatan kita, ibadat kita, takwanya, nampak zahirnya bagus, tapi kalau hati tak jaga nak dapat sanjungan manusia semata-mata, bukan kelebihan redha daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, di hari akhirat nanti, na'udzubillah, tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita, pergi cari mana manusia, pergi cari mana manusia yang kamu nak riak kepada mereka, dapatkan balasan daripada mereka. Na'udzubillah. Ini antara bahana penyakit riak, dan inilah yang merosakkan amal soleh ramai manusia. Bisikan-bisikan jahat disebut dalam Al-Quran, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas,
yang membisik-bisikkan kejahatan dalam dada-dada manusia, iblis dan syaitan. Itu gambarannya di hari akhirat. Sebab itulah kalau kita betul-betul insaf dengan hadis ini, tidak ada sebab kita nak cari kelebihan yang kita buat, ibadat yang kita buat, kebaikan yang kita buat, amal soleh yang kita buat, nak cari kelebihan di sisi manusia, di sisi makhluk. Kita tidak akan dipandang oleh Allah di hari akhirat. Na'udzubillah. Hadis yang ke-8. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man halafa bi ghairi Allah faqad asyrak, rawahu Tirmizi atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Daripada Ibn Umar radhiyallahu anhuma, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang bersumpah dengan sebarang sebutan yang lain daripada nama Allah atau sifat Allah, maka sesungguhnya ia telah melakukan syirik terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah dalam hadis ini, mana-mana orang yang bersumpah dengan sebutan yang bukan daripada disandarkan kepada sifat Allah, nama Allah, maka sesungguhnya dia telah syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan puan-puan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dua hadis yang terakhir yang kita baca ini, dia memberi fokus kepada, tumpuan kepada apa tuan-tuan? Itulah kepada syirkul asghar, syirik yang kecil, ataupun kita sebut sebagai syirik yang khafi, yang tak jelas, seperti mana syirik yang menyembah Allah selain daripada, dan mengambil selain daripada Allah, sembah Allah, dalam masa yang sama syirik kepada Allah, mengambil tuhan-tuhan yang lain, asnam, berhala dan sebagainya. Itu jelas ianya adalah syirik yang boleh membatalkan iman, yang boleh membatalkan keyakinan akidah Islam yang ada pada seorang. Yang kita takut juga tuan-tuan ialah dipanggil syirik khafi. Sebab itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut dalam surah Al-Kahfi, juga baca sebagai pengulangan untuk ingatkan diri saya kepada tuan-tuan, apa kata Allah? Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahawa Tuhan kamu hanya Tuhan yang esa. Oleh itu sesiapa percaya dan berharap akan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah dia mengerjakan amal yang salih. Falyamal amalan salihan, hendaklah dia melakukan amal yang salih. Wala yusyrik biibadati rabbih ahada, dan janganlah dia mempersekutukan sesiapa pun dalam ibadatnya kepada Tuhannya. Sembah Allah, ibadat kepada Allah, jangan melakukan syirik dalam ibadatnya. Tuan-tuan puan-puan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila kita kaitkan dengan sembahan, para ulama membuat sedikit perbincangan. Bila sebut sembahan-sembahan yang dikaitkan dengan, di sana dengan makhluk, dengan ciptaan, antaranya ialah sembahan-sembahan yang berkait dengan hati manusia. Sembah, dewa, sucikan makhluk-makhluk ini, antaranya penyembahan kepada nafsu. Dalam Quran ada sebut, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apa kamu tak perhati orang yang mengambil, kita panggil apa, nafsunya sebagai Tuhan. Tengok ke tak, kata Allah,
orang yang mengambil keburukan, yang menjadikan nafsunya sebagai Tuhan, ya. Kemudian afa anta takunu alaihi wakila, maka dapatkah kau menjadi pengawas yang menjaga, ya, jaganya supaya jangan sesat. Maknanya ada manusia yang nafsu dia sebagai Tuhan. Inilah sembahan hati. Yang pertama, nafsu ataupun diri dia. Kemudian seterusnya lagi, sembahan kepada dunia dan perhiasannya. Dan disebut lagi ialah sembahan kepada pangkat dan kekayaan. Maksud sembah ni bukan tujuk, bukan tunduk, sujud, tapi mengagung-agungkan dunia, mengagung-agungkan pangkat, mengagung-agungkan kekayaan. Itulah segala-galanya. Dunia segala-galanya, pangkat segala-galanya, kekayaan segala-galanya. Kemudian disebut oleh para ulama di sini penyembahan kepada kedudukan dan jawatan. Tenggelam habis benda lain. Kalau melihat ada orang yang berjawatan tinggi, kedudukan tinggi, penyembahan kepada wanita disebut juga, dikait juga. Ini sembahan-sembahan yang berada dalam hati sanubari manusia hari ini. Tawakal kepada kekuatan diri ataupun kekuatan makhluk, penyerahan kepada kekuatan diri. Ada orang rasa diri dia hebat, tak perlu pada manusia lain, kadang-kadang tak berhajat kepada Allah. Ini bisikan-bisikan jahat yang merosakkan. Kekuatan bergantung kepada makhluk. Dalam masa yang sama sekarang ni, teknologi yang ada, kalau tak jaga keimanan dan ketakwaan, akidahnya yang jelas, kadang-kadang orang lebih yakin dan beriman, bertawakal kepada kehebatan teknologi dan sains, lupa kepada kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Ini sembahan-sembahan moden yang kalau tak dijaga merosakkan hati kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikaitkan dengan bahaya, yang dikaitkan dengan bahaya syirik khafi ini, yang pertama ialah bentuk-bentuk syirik khafi. Yang pertama ialah bergantung hati kepada selain daripada Allah, tidak bergantung mutlak kepada Allah. Saya cuba ketengahkan pandangan-pandangan yang nakalkan daripada pandangan para ulama, termasuklah Imam Al-Ghazali, termasuklah Syekh Ata'ullah Al-Askandari dan sebagainya, yang membuat beberapa kesimpulan, iaitulah bahawa syirik yang tersembunyi yang pertama ialah bergantung hati, harap kepada sesuatu selain daripada Allah. Ini banyak berlaku dalam urusan harian kita. Misalnya dalam melakukan ibadat, ya, dia rasa diri dia hebat. Dia ada usul-usul yang rasa diri dia hebat, boleh buat, orang lain tak boleh buat. Ataupun orang yang berjaya dalam bisnes, orang berjaya dalam pelajaran, dia rasa itu hasil usaha dia, bukan disandarkan kepada kelebihan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini antara benda-benda yang dikaitkan. Baik. Kemudian yang kedua ialah adanya ujub. Apa dia ujub, tuan-tuan? Imam Al-Ghazali rahimallah, dia kata apa ujub ni? Iaitulah rasa hairan dengan diri, atau berbangga diri, atau merasa aman dengan adanya sesuatu kelebihan nikmat pada diri seseorang. Sifat ini berlaku, ya, walaupun ketika itu orang tak ada bersama-sama dia mari perasaan, dia rasa lebih pada ujub, rasa hairan dengan kelebihan yang ada pada diri dia. Ini bahaya juga ni. Dia bagus, dia hebat, boleh sedekah, boleh buat ibadat, boleh pergi sana hulu ke hilir, rasa mari hebat, bagus aku, jarang orang boleh aku, macam mana aku hebat macam ni, dia ujub. Ini juga merosakkan. Belajar jadi alim hebat, tak ada orang boleh tandingi dia punya ilmu, rasa hebat, bagus aku, tak ada orang sehebat aku. Dia mari perasaan hujub, macam mana aku boleh jadi macam ni, jarang boleh jadi macam aku ni. Ini
bisikan-bisikan jahat yang merosakkan. Ya. Sebab kata para ulama, apakah sebab yang lahirnya wujub ujub ini? Yang pertama ialah kerana seorang tu dia ada kelebihan dari sudut ilmu dan kecerdikan dia. Kelebihan yang Tuhan beri kepada dia ada kekayaan dunia. Yang ketiga, kelebihan yang Tuhan beri kepada anak-anak dia, berjaya, hebat, cerdik. Ni musim-musim orang nak periksa ni. Lepas ni musim-musim terima result periksa, dapat skor tinggi. Ni Tuhan antara punca boleh menyebabkan orang ni rasa anak dia hebat. Tak ada dah anak lah kampung dia seorang je, tak ada dah anak orang lain macam dia, macam anak dia. Ini semua bisikan-bisikan jahat yang merosakkan. Ini punca dia. Kemudian kelebihan pada amal yang banyak. Bila amal banyak rasa hebat. Kemudian yang kelima, kelebihan pada kekuatan tubuh badan dia yang hebat, yang kuat, yang sasa. Yang keenam, kelebihan pada kekuasaan. Sebut je semua orang ikut, sebut je semua orang akan taat. Ini merosakkan. Kalau tidak ada takwa kepada Allah, kalau tidak ada keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang seterusnya kata para ulama, yang ketujuh ialah kelebihan yang ada pada keturunan dia, keturunan hebat. Dia masih mari-mari ujub. Ya, baik. Kemudian yang ketiga iaitulah berlakunya syirik yang khafi ini ialah riya. Dalam beramal, dalam melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal kebajikan, tujuannya apa riya ini? Untuk mendapat pujian dari makhluk. Kalau ujub ni rasa dia hebat, rasa hairan dengan kehebatan dirinya, tapi yang dikatakan riya ini ialah tujuan dia buat itu untuk mendapat pujian, nak tunjukkan kepada manusia, mendapat kedudukan, mendapat pangkat. Semuanya ini dikaitkan dengan riya, supaya manusia tengok, supaya manusia nilai. Bukan nilaian daripada Allah, tapi nilaian daripada manusia. Biasanya berlaku di hadapan manusia. Kalau yang ujub tadi, dia seorang-seorang syok seorang je. Tapi yang riya ini biasanya disebabkan berdepan dengan manusia. Baik. Antaranya Tuhan sebut dalam Al-Quran tempelak kepada orang yang melakukan ibadat tetapi sembahyang dia itu bukan untuk kebaikan, untuk takwa kepada Allah. Antaranya Allah Ta'ala sebut dalam Al-Ma'un, fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un an-nas, ataupun alladhina hum yura'un, disebut dalam ayat ini alladhina hum yura'un, iaitulah maka celakalah bagi orang yang sembahyang, ya, iaitu yang lalai dalam sembahyangnya, yang mengerjakan kebajikan dilihat oleh orang. Ada ayat yang lain disebut yura'unan nas, ataupun dalam bab-bab yang lain disebut dalam hadis-hadis Nabi SAW yura'unan nas, nak dipertontonkan kepada manusia. Ini namanya riya. Dan kita baca hadis tadi yang Nabi takut sangat berlaku pada kita, iaitulah riya dalam melakukan ibadat. Dalam riwayat Ibnu Majah dan Hakim, antaranya Nabi menyebut bahawa yang aku sangat takut syirik kepada umat aku, kata Rasulullah, mafhum hadis ini, walaupun mereka tidak menyembah berhala, tak menyembah matahari, bulan dan batu, tetapi dia memperlihatkan kepada orang dengan melakukan amal-amal dengan tujuannya riya. Ini mafhum hadis yang disandarkan kepada hadis Ibnu Majah dan juga Al-Hakim. Jadi sebab itulah para ulama dia beri sedikit panduan supaya kita jaga hati kita ini bila kita melakukan amal soleh yang 3 perkara. Yang pertama, pada permulaan nak buat ibadat, biar betul-betul kita niat kerana Allah. Yang kedua, ketika melakukan ibadat, semasa melakukan ibadat, berterusan ikhlas kepada Allah. Kemudian yang ketiga, selesai melakukan amal ibadat, nak mula, tengah buat, selesai, kena peringat semua, ingatkan diri kita, ikhlas kepada Allah. Mula-mula nak buat lillahi ta'ala, tengah-tengah buat lillahi ta'ala, bila selesai buat lillahi ta'ala, kerana Allah. InsyaAllah jaga 3 keadaan ini, maka kita akan dipelihara oleh Allah Ta'ala. Yang keempat ialah takabur, sombong.
Sombong ni bahaya. Ya. Apa kata Imam Ghazali? Sombong ni kata dia rahimahullah, dia kata apa? Maka pokoknya takabur atau sombong ialah tingkah laku yang ada pada jiwa, iaitu merasa senang dan cenderung pada dilihat dirinya di atas orang yang disombonginya. Tunjuk ke orang, sombong, takabur, riak. Ini perangai apa? Perangai iblis ketika mana sujud kepada Adam. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan sombong ini juga adalah perangai Fir'aun, perangai Namrud. Sombong, takabur dengan apa yang dimilikinya. Dia banyak sebab orang yang takabur ni, ilmu dia, amal dia, hebat dia, harta banyak, pangkat, kemuliaan, keturunan, kekuasaan. Itu disebut oleh para ulama. Tuan-tuan puan-puan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita dengar hadis-hadis berkait dengan syirik yang besar, syirik yang jali, syirik yang kecil, syirik yang khafi, kita mohonlah doa kepada Allah. Tengok dah tadi apa bahananya, apa musibahnya kalau tak jaga syirik ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan diri kita semua daripada syirik yang membinasakan ini dan memasukkan kita di kalangan orang yang sentiasa ikhlas dan bertakwa kepada Allah. Selamat dunia, selamat akhirat kita insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.